Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Syukur kita kerana diberikan kepada kita kurniaan tambahan-tambahan untuk tidak lain menyatakan dirinya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diteguhkan hati kita lebur dalam kebakaan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak tiada nikmat-nikmat yang lebih besar yang diberikan kepada kita melainkan nikmat di sisinya, tenggelam, asyik, rindu kepadanya hingga lebur diri kita. Dan di situlah tempat untuk kita lebur, binasakan diri kita. Bila sampai kepada tahapan keasyikan, kecintaan benar-benar diberikan kepada kita, maka di situ akan tenggelam hingga tiada kedirian. Jadi tiada pintu untuk mencapai kepada dinding tauhid yang sebenar melainkan cinta tu tadi. Bila kita dah membinasakan diri kita, membuangkan segala-galanya, maka akan keluarlah kesucian. Kesucian itulah adalah keasyikan yang akan sampai tenggelam kepada zat dirinya. Jadi bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain mengesahkan diri zat tunggal keesaan dia, tidak ada dua. Kita merasakan benar-benar ketiadaan, dan juga setiap sebutan-sebutan yang keluar daripada dalam diri kita itu adalah bersumber daripada rasa, rahsia yang hak daripada dia tu tadi. Di sisi dia benar-benar, hingga setiap lontaran sebutan kita sebenarnya menunjukkan dialah yang menyebut dirinya. Sebab datang tu kita rasakan keasyikan tu datang, kita rasakan bukan daripada dia juga. Dan juga kita dalam keadaan ketiadaan diri kita masuk, lalu kita melontarkan sebutan seperti Nabi Adam kosong, lalu masuk dia tiup kardo, lalu dia bersin, lalu menyebut. Jadi gitulah aslinya tadi. Waktu itu Adam bernama Adum atau patung diadum nama Adum, dengan 4 unsur, iaitu api, air, angin, tanah. Lalu dibuat macam tanah liat. Lalu berbagai-bagai lagi, matanya diambil daripada syurga, otaknya ambil daripada Lauh Mahfuz. Jadi seluruh sekalian alam itu semuanya ada dalam diri Adam. Itu aja pun dah mengkagumkan. Belum lagi Allah memasukkan rahsianya. Manusia itu adalah rahsia Allah. Dia tu kosong. Jadi nak dibagi tahu pada malam ni, Allah nak bagi tahu maknanya kita ni kosong. Lah. Kalau dapat kita mengosongkan betul-betul, asal kita macam Adam tadi, tak bergerak apa. Lalu masuk, lalu apa yang masuk disuruh tadi seperti Adam, masuk bersin, disuruh ucap. Sebelum tu tadi disuruh ucap, masuk tu tadi dah diucap di dalam tu tadi, engkaulah memuji dirimu. Dia tak berhuruf, tak masuk masuk dalam depan sikit. Dah tak apa, tak ada solat dah ke depan. Masuk dalam depan. Masuk ke depan, masuk dalam. Jadi sekarang ni ibaratnya handphone ni dimatikan.
Lepas tu dibuka. Masa dia nak terbuka tu apa dia tulis Oppo apa? Oppo lah, Nokia lah kan. Tapi dia tak boleh digunakan lagi, dia berfungsi di dalam. Jadi dia tu akan berfungsi di dalam tu. Jadi di dalam tu dia turun tu tadi tanpa ada gelombang-gelombang yang untuk dia adum patung. Lalu nak dimasuk tu dia tak memerlukan satellite ke apa bentuk gelombang. Jadi faham tak? Saya nak bagi faham ni tadi. Sekarang ni saya nak bagi tahu maknanya Allah punya rahsia masuk tadi. Tapi kita ni dah rasa macam kita ada, kita tak dapat tahu daripada dia. Sebab kita dah rasa macam kita dah pandai, kita dah tahu. Kita dah hidup, kita rasa. Kita mempunyai hidup. Itu masalah dia. Kita tak akan dapat merasa yang terkini. Dia panggil ni laduni tau, yang terkini. Berita terkini. Bukan berita Quran tu tak, bukan. Terkini tu sampai memang ada dalam Quran, ada hadis semua lengkap. Kalau dikurniakan oleh Allah kan, inilah dia maknanya dia katakan tadi yang Nabi Adam belajar tanpa ada guru. Maknanya guru dia Allah Ta'ala lah, bukan tak ada guru. Maknanya dia tak berguru dengan makhluk, pasal dia yang pertama, manusia pertama. Mana dia jumpa manusia lain, mana dia satu. Jadi guru dia Allah. Jadi kita ni sebenarnya guru kita Allah. Tapi bila kita dah rasa gini, mentaliti kita dah. Rasulullah siapa guru Rasulullah? Siapa? Yang kata Jibril pula, dia tolong bawa je. Jibril pun tak ada ilmu, dia tolong bawa bagi. Tu yang langsung daripada Allah yang Rasulullah dapat tu dekat Gua Hira tu tadi. Itu yang langsung tu maknanya dia kosong. Yang Rasulullah dapat kosong. Jadi bila Jibril tadi datang, dia mengatakan tadi Iqra, suruh baca. Rasulullah dah tahu dah semua. Faham tak? Sekarang kita tak dijelaskan tu. Kita ingat seolah Rasulullah ni tak tahu membaca, tak tahu ulang-ulang sebut kan. Kita rasa macam tu. Tak. Padahal Rasulullah bukan tak boleh baca. Dia apa yang malaikat Jibril tu bagi tahu Iqra, suruh baca, suruh sebut Iqra. Rasulullah tu dah tahu komplit. Sebab bila dia dah solok dengan Allah Ta'ala, nak dapatkan Allah Ta'ala, maka adab-adab akhlaknya adalah sentiasa menunggu apa yang Allah Ta'ala suruh. Macam Adam tadi dia suruh apa? Masuk, merasakan puji itu tadi. Engkau sebenarnya engkau tolong, maknanya engkau menyebut engkau, bukan Adam yang mengucapkan. Maknanya engkau memuji dirimu. Itu yang pertama masuk tu. Perkataan dia Alhamdulillah. Tafsir dia segala puji-pujian bagi Allah. Betul? Itu tafsir. Tafsir tak boleh pakai lagi. Bukan saya cakap tak betul, belum boleh pakai guna. Tapi nak pakai guna makna Alhamdulillah tu tadi saya cakap apa? Segala puji-pujian tu sebenarnya engkau lah yang tahu memuji. Itulah maksud dia. Itu dia punya maqam dia. Yang masuk terasa. Siapa yang merasakan tu tadi? Siapa yang bagi rasa tu tadi? Baru dia ucap. Sekarang kita dah ucap tapi kita tak merasa. Itu saya cakap tadi. Belajar merasa dulu baru kita dah terbalik. Kita mengucap dulu baru merasa. Sebenarnya benda tu sampai rasa dulu ke ucap dulu? Begitu cepatnya tadi kita rasa kita yang berapa banyak akhlak-akhlak kita dengan Allah Ta'ala tadi yang kita langgar tu. Banyak tu. Tu. Contoh tadi anak saya nak makan temikai tadi. Dia angkat buka puasa, dia makan temikai.
Cakap korma dulu. Dia makan korma. Lepas tu dia makan temikai. Lepas tu saya tengok muka dia. Manis bah. Jangan sebut manis dulu. Alhamdulillah dulu. Kita sesilap kadang. Akhlak kita dengan Allah. Adakah kita sebut manis? Manis tu dulu ke ataupun dia dulu? Nampak? Kita sering melanggar akhlak-akhlak. Jadi Rasulullah duduk 40 hari, dia solok dengan Allah Ta'ala. Makna solok tu mempelajari adab-adab dengan Allah. Bukan sekadar kenal dia, mempelajari adab-adab. Jadi setiap huruf-huruf yang sampai itu tadi, diakhlakkan tadi. Itu pasal Rasulullah tu diri dia tu Al-Quran. Quran bergerak, betul? Sebab dia dah makamkan. Maka perbuatan dia tu dah Al-Quran kalau kita tengok Rasulullah. Jadi begitu juga orang arif bila dia daripada aku, kata Rasulullah. Orang arif bila daripada aku, dia pun seperti aku juga. Tapi tinggal lagi tak ada nah. Tapi makam dia tetap juga. Orang arif bila dia akan menghidupkan makam-makam dia. Contoh saya cakap tadi Bismillah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap makam ni dia jaga dah. Kita ni pun tak lepas lagi, tahu pun tak. Tapi baca dah. Dekat 80 tahun aku baca Bismillah, takkanlah aku tak tahu. Engkau baca, engkau tak kaji memang sampai bila kau tak tahu. Kau syok dekat baca banyak-banyak tu. Satu hari 5,000 ke 10,000 ke. Allah bukan tengok tu banyak-banyak kau sebut tu. Bukan saya tak bagi sebut banyak lah, jangan salah faham pula. Tapi Allah tu kau kena tahu maqam dia tu. Ni jaga 2 biji mata ni, jaga 2 telinga ni, jaga 2 pernafasan, jaga kita punya kalam ni, jaga kita punya perut jangan makan benda yang haram, halalan thayyibah, jaga kita punya kontrol niat kita kerana keasyikan kepada Allah je, mengesakan Allah je, mentajalikan Allah, tak ada niat lain. Jaga tu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jaga tu semua hidup ayat Quran. Kalau itu tak jaga, kau bacalah hari-hari Quran pun tak hidup Quran dalam diri kau. Kau tak makamkan dia. Tu kan. Tu. Ini benda yang diulang-ulang dalam diri kita. Mimpi bawa mata tak? Tak bawa. Bawa. Hidup bawa dalam mimpi. Bawa. Tapi kalau kau dah tak jaga kat dunia ni, dia nak bawa apa yang dia nak bawa? Itu pasal hidup kat dunia, jangan merasa ada hidup, melainkan yang ada hidup tu hidup di dia, pendengaran dia, tu kita jagalah tu. Kita hidupkan makam tu lah. Tapi kalau itu pun kita tak faham, kita tak buat, lepas tu kita banggakan dengan kita beramal banyak, itu bukan amal, itu menyebut ulang-ulang Bismillah, Bismillah, itu menyebut ulang-ulang. Kalau beramal tu menjaga. Itu nama beramal, jaga amal. Lain, mana boleh sama. Allah Ta'ala kata tak sama orang yang menjaga dia punya ilmu dia dengan orang yang menyebut ilmu tu, menyebut aja. Tak sama. Durian, dia sebut durian. Yang ni dia dah rasa sedapnya tadi. Mengecapi mana sama. Engkau hanya sebut, engkau belum dapat lagi. Engkau hanya melihat aja durian tu. Kupas pun belum lagi. Orang ni dah lihat, dah kupas, dah rasa, dah tahu dah. Siapa yang punya bagi rasa tu tadi, dia dah pulangkan balik. Gitulah juga. Jadi jangan kita tertipu dengan banyak-banyak bilangan. Semalam dah bagi tahu kan, banyak, bukan saya tak bagi banyak sebut. Kau nak bagi sebut banyak-banyak sebut. Lepas tu ada satu bab kau kena mengulang-ulangkan sebutan tu tadi supaya kau dapat dia punya makom dia. Okay? Contoh kita baca Alif Lam Mim. Tak? Kalau tak betul sebut, apa tu Alif Lam Mim? Apa makna dia? Kita baru sebut banyak kali tapi kita tak faham apa makam dia tadi. Tu. Allah, Muhammad, Adam. Allah pergi Muhammad, pergi Adam. Mana boleh dalam tafsir kata ini hanya Allah yang mengetahui. Iyalah, kau tak tanya Allah. Kau dah tanya Allah. Kau tak pernah tanya Allah kan? Itu tafsiran makhluk yang tafsirkan.
Kau dah pernah tak zikir alif, 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 alif? Pernah? Tu. Baca dah macam-macam huruf, macam-macam kan. Tapi huruf alif kat mana tempat dia duduk dalam diri kita? Jangan kita nanti sibuk kaji, belajar macam-macam. Huruf alif sendiri pun kita tak faham duduk kat mana dalam diri kita. Cuba sedut nafas. Ada dia bengkok? Ada tak bengkok? Mana ada bengkok? Saluran tu turun tu daripada Allah, bawa mesej Allah Ta'ala turun. Merasa apa nak disebutkan tadi, mentajalikan apa yang Allah suruh tajali. Dah tajalikan, naik balik, ambil balik apa yang Allah suruh tajalikan, turun balik. Masjidil Haram ilal Masjidil. Kita sedut nafas pun kita tahulah Allah, pergi ke Allah, turun bawa mesej Allah. Fahadis wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Dapat nikmat dengan Allah, naik dapat nikmat, terus ceritakan apa bentuk yang Allah suruh ceritakan nikmat yang di sisi Allah. Jaga tu. Jangan main sedut-sedut nafas ya. Nafas kita sentiasa turun naik, turun naik tu. Hidupkan dengan dia sentiasa bawa mesej, bawa daripada Allah tu. Ya, tu. Tak tu. Sedut. Tak tahu. Nafas tu mana? Nafas tu di luar. Nafas berhenti. Nufus tu dia merasakan apa yang dia diserapkan tadi kepada liang-liang rongga gitu. Nufus tadi dah rasa, dia menyerap. Hampas dia buang balik untuk beri kepada tumbuh-tumbuhan, untuk keliling barakna. Ya, 4 nafas, nufus, tanafas, syariat, tarikat, hakikat, mari. Alif, lam, ha, mim, dan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Semua mengesakan ni. Di situ bila kita faham betul-betul, kita takut nak huruf satu, huruf alif tu pun kita belum lagi memakamkan dia. Belum saya cerita huruf ba lagi. Tapi apanya sebenarnya bila kita nak baca banyak-banyak, kita tak faham. Bukan saya tak bagi bacalah. Tapi dalam segi sudut lain, kita kena berdasiasat. Tanya pada Allah, tanya. Nanti Allah tunjukkanlah ke orang-orang dia, ataupun nanti bila-bila Allah akan tunjuk. Tapi kau tak pernah begitu, kau baca je. Tapi hati kau tak hidup bila baca. Bila baca tu tak ada gelombang, sentuhan. Sebab engkau malas nak Quran tu turun dari bahasa Arab. Kau pula kalau baca memang kau tak faham betul. Kau kenalah ambil tafsir untuk ulang-ulangkan baca. Apa ni? Wala taqrabu ni. Wala dan Allah kata la tak ada. Tidak, jangan, la pun jangan, tidak. Hampiri, taqrabu, hampir tak. Jangan dekati, jangan dekati, jangan hampiri. Zina, apa dah zina? Cuba kamu ulang bagi tak Allah faham kan. Nanti kamu tahu kamu dah banyak lakukan zina tu. Kalau kamu baca ya, kamu tak rasa kamu lakukan zina. Kamu zina tu kamu tak faham. Kamu ingat zina tu lelaki dengan perempuan bukan muhrim tu zina. Itu memang zina, tapi maksud dia luas zina tu. Zina tu maknanya menghampiri apa tu? Dia kata taqrabu, wala taqrabu, jangan menghampiri, jangan dekati. Taqrabu tu dekat, jangan dekat. La taqrabu, jangan hampiri, jangan dekati. Apa tu? Apa dia? Jangan, dia tak bagi. Itulah kata tadi. Kau jangan dekat-dekat dengan perkara tu. Kau nak merasa ada diri pun tak boleh. Maknanya jangan dekati. Dia kata, jangan dekati itu.
Itu satu zina. Kalau kita ikut pada syariat, minta maaf saya cakap. Nanti si Haji ni pandai-pandai dia tafsir. Iya, itulah sebenarnya maksud tujuan Allah Ta'ala. Zina ni macam-macam zina kan. Salah satu dia itu yang tadi. Tapi zina yang paling besar sekali adalah engkau mendekati diri engkau. Jangan. Engkau harus dekati Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa ini, aku ni terlalu dekat dan lebih dekat pada diri engkau sendiri. Tapi bila kau rasa diri engkau, maka engkau yang menjauh daripada itulah zina maknanya. Itu yang engkau dah menghampiri diri. Tu. Banyak benda rugi kita kalau misal kata baca aja Quran, kita tak bedah siasat. Kita tak dapat sedap tu makan. Maknanya rasa durian tu, lepas tu kita tak dapat pulangkan balik rasa durian. Kau lah ya Allah lagi best. Macam tu. Dia bila kita buat apa ni, tak hampiri zina tu tadi, kita tak hampiri dia punya nikmat dia tadi kan. Dia tadi tak dapat nak diucapkan nikmat tu dia, bila kita tak ada. Ada patung sekalian alam ada dalam patung tu. Belum boleh bergerak apa-apa lagi. Bila dia masuk, on semua. Lauh mahfuz apa semua on dalam diri kita. Tiang aras semua on dalam diri kita. Nak tunjukkan manusia tu, Allah Ta'ala kata rahsia aku daripada manusia. Yang lain sikit-sikit, kalau aras lah. Kalau lauh mahfuz. Tapi dalam manusia tu komplit manusia tu rasa special dia jadikan Adam tadi kan, dan kita pun termasuk manusia special. Tapi mengapa bila Allah Ta'ala kata laqad khalaqnal insana fi sebaik-baik, tapi mengapa manusia suka? Allah dah naikkan tinggi darjat kita. Sebab apa? Sebab bila darjat kita naik, bila kita jadi insan betul-betul, kita rasakan kita tak ada yang adanya. Cuba proseskan diri kita supaya dapat betul-betul lekang diri kita. Ya. Dia nanti Allah akan bagi skill-skill dia. Ya. Salah satu skill tu tadi cinta tadi. Ya, dengan cinta dia tenggelam. Tenggelam di lautan cinta. Bila tenggelam tak ada lah. Sampai dia punya matlamat, dia cinta tu habis. Yang tinggal sebenarnya cinta sejati, dia menyintai diri dia sendiri. Dia asyik dengan diri sendiri. Itulah matlamat dia. Itu yang lazat sekali tu. Itu yang cukup ni. Buat hari-hari kita, saya dah bagi skill ni. Masing-masing kita kan saya dah bagi tahu diri kamu tu, kamu tahu diri kamu dengan Allah. Bila kamu dah belajar ni, kamu olahlah diri kamu supaya selalu tetap mesra dengan, selalu nikmat dengan Allah. Macam mana nak buat? Jangan kamu rusing-rusingkan diri kamu. Kerana kerunsingkan tu akan menyebabkan kamu taqrabu, dekat kepada. Ya, apa pun saya dah cakap tadi, tetapkan diri kamu wa qadara rabbuka alla ta'budu. Tetapkan diri kamu dengan Allah. Itu paling mustahil. Itu je ibu dia. Kamu nak tahu kamu ni terkeluar ke belum keluar, kamu duduk kat situ. Bila kamu tak ada rasa tu, rasakan dengan Allah tadi yang lebih nikmat daripada segala itu, maknanya kamu dah terkeluar lah tu. Di situ dia punya rahsia skill. Kamu kan dah rasa dengan Allah tu best kan? Bila ada rasa yang kamu keluar, kamu tengok yang lain, kamu nak keluar, maknanya kamu dah keluar lah tu maknanya. Itu maknanya kamu telah apa yang sekalian Allah jadikan kan? Itu semuanya kalau kamu pergi, dia akan ajakkan berbalah dengan kamu. Walaupun dia datang dengan ayat-ayat makrifat, tetap kamu akan berbalah dengan dia nanti. Makhluk ke apa ke semua kamu selain daripada Allah, kamu melayan dia, kamu akan merasakan nanti berbalah. Buang masa kamu nanti. Innal insana lafil, dalam kerugian kamu masa tu. Jadi kamu kena belajar selalu lawan. Keluar masuk tak apa. Yang penting kamu lawan, perangkan dia selalu. Rasakan wa qada, ikat diri kamu betul.
Nanti Allah akan ajar skill dia. Ini saya bagi, maknanya ini yang berlaku pada diri kita ketika kita solok, kita nakkan Allah Ta'ala. Jadi Allah akan tunjuk. Solok. Apa makna solok tadi? Solok, salik, sama lah tu. Menuju nakkan orang yang betul-betul menujukan nak Allah, pasti Allah akan ajarkan, tunjukkan akhlak-akhlak untuk sampai pada. Salah satu dia saya cakap tadi, jalan kita akan bertambah cinta. Cinta tu yang akan cepat. Bila orang bercinta kan berakhlak, betul? Betul, ada akhlak. Lambat pun minta maaf kan. Janji pukul 10, 9.45 kita datang. Kan? Dia pun datang cepat juga sebelum pukul 10, sama-sama minta maaf. Padahal tak ada salah pun kan. Itu tadi. Itu cinta maknanya. Dia sampai kata cinta, dia akan buat apa. Macam mana pun sanggup. Cinta burung pun pandai kalau bercinta. Kan? Dia yang betina tu, aku cinta, yang lelaki pun aku lagi cinta kau. Yang burung tadi, yang jantan kata, kau cinta aku lagi cinta kau. Kalau kau nak istana Nabi Sulaiman, aku boleh bawa kan. Aku cinta kat kau. Kan? Dia tak tahu Nabi Sulaiman ada sebelah. Tengok yang betina cabut, tengok sebelah, Nabi Sulaiman bila sampai, dia kata. Daripada tadi aku dengar kau punya dialog bercinta, dia kata. Janganlah ambil hati apa. Orang tengah bercinta macam ni lah Sulaiman, dia kata. Ya, orang tengah bercinta jangan ambil hati lah. Kan? Dia akan cakap perkataan yang gila-gila punya kan? Tapi jangan ambil hati. Allah tu tahu kalau orang tengah bercinta ni memang. Tu. Jadi untungnya tadi kalau orang mendapat cinta. Jadi itu jangan kita, Allah tu cinta dengan kita, Allah tu sayang dengan kita, jangan kita tolak. Hidup kita ni harus merasakan cinta, merasakan asyik dengan Allah. Hidup ni bukan tekanan. Tapi kita ni zaman sekarang ni seolah-olah ni anak kelahir nanti nak sekolah kan, nak ni masuk universiti lah ni loh. Kita dah fikir yang padahal kita tak perlu fikir itu semua. Kita perlu masukkan, maknanya dia tu harus kenal Allah, kenal diri. Dia akan apa hidup dia tadi, Allah yang menentukan, bukan makhluk. Bukan bapak dia menentukan apa. Cuma bapak dia nak corakkan supaya ke arah din, maknanya ke arah Allah, ke arah kenal Allah. Tapi kau tak ajarkan benda tu, kau masukkan benda lain. Ini yang berlaku. Maka tu anak tu tadi dia ditrain dan dididik dengan didikan ala Yahudi, ala Majusi, ala Nasrani. Tapi mulutnya kata kita ajar Islam. Tapi kita tak train dia tu ala Islam yang betul-betul, iaitu kenal kepada Allah. Makan tadi kurma, lepas tu dia makan kurma, dia makan demikian. Dia kata manis. Jangan sebut manis dulu, alhamdulillah dulu, puji Allah dulu. Puji dulu. Tu. Jadi dia bila datang, contoh kita bangun tidur, contoh kita pun bangun, alhamdulillah. Jangan cerita banyak, ini kau fikir mana, kau fikir sana, fikir anak nak sekolah, pergi apa pagi-pagi. Memang gagal lah hidup kau nanti. Sebab kau tak ajar awal-awal masuk tadi tidur, masuk alhamdulillah ya Allah, hidup lagi insya-Allah, terima kasih ya Allah. Itu dulu. Bila kau dah latih diri kau begitu, nanti senang. Supaya jangan nak tidur tu ajar kan. Nak tidur pun kita serah pada Allah. Allah, keluarkan roh aku supaya pergi pada engkau je. Dalam mimpi aku ke mana kau bawa alam tu, aku nak mentauhidkan kau ya Allah. Kita dah ajar. Nanti bila dicabut nyawa sekaratul maut, tetap juga kita minta kepada Allah. Sebab kita dah ajar dalam hidup kita. Nanti bila dah masuk kita dalam kubur, roh kita nak masuk balik dalam jasad kita tadi di dalam kubur, tetap juga bila masuk kita sedar, kita cari Allah juga. Betul? Sebab kita dah latih. Tapi kalau kita tak latih, kita nak Allah juga tak boleh. Mesti dengan praktikal. Mana Rasulullah tu tunjukkan dengan contoh tauladan, dengan syariat, tarikat, hakikat, komplit, lengkap.
Mana? Nabi bagi tahu salah satunya pun tak boleh tertinggal. Kalau syariat ada, tarikat ada, hakikat ada, makrifat ada, tak boleh gagal juga. Mesti keempat-empat ni seiringan. Katalah makrifat ada, hakikat ada, tarikat ada, syariat tak buat, tak boleh tersangkut. Kalau Nabi kata tak lengkap. Rasulullah kata mesti keempat-empat ni seiring. Betul lah, memang betul seiring kan. Telefon ni mana syariat dia? Mana syariat telefon ni? Semua tu syariat. Semua ni. Mana tarikat di mana? Kita ngambil tu, bawa ke sini. Kan? Tarikat. Hakikat dah telefon dah. Itu dah telefon tadi. Makrifat di mana? Siapa yang nyambung tadi? Komplit tak? Tapi kalau salah satu tinggal, boleh? Mana boleh, benda ni mesti komplit. Orang kata, kita belajar syariat dia lah, jangan si Hajiz ni tarikat, hakikat, makrifat pula. Kita buat syariat dia lah. Itu tak betul tu. Di sini kita bagi tahu dia. Jangan telefon ni syariat dia mana? Ni. Kau tak payah angkat. Dia telefon kau biarkan dia. Mana boleh kena jawab lah. Tarikat dia tu. Mana kau ada belajar tarikat? Belajar tak tarikat? Lah. Guna. Bukan belajar lagi. Guna. Hakikat dia kau bercakap. Tu juga. Kau ada belajar hakikat tak? Ada lah tu. Makrifat mana? Siapa yang keseluruhan yang tadi, yang komplit yang tadi, yang nyambungkan kau tadi? Kalau Satelit siapa jadikan? Gelombang tu ambil dia mana-mana. Kalau tak ada udara boleh pergi gelombang tu. Udara siapa jadikan udara? Tak ada satu barang pun yang makhluk boleh cipta nak mengaku. Dia cakap semua syariat Allah jadikan, tarikat Allah jadikan, hakikat Allah jadikan, makrifat Allah jadikan. Semua tu kena seiringan. Tak boleh tinggal. Ini kita nak syariat dia kata, tak apalah, jangan ikut si Haji, kita ambil syariat sudahlah. Tarikat ni kita tak mampu nak buat. Rupanya dalam kehidupan dia 24 jam pakai benda tu, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, kereta. Kena pakai syariat, tarikat? Boleh. Tak pakai syariat dia. Tengok je kereta tu. Tahu pula nak start, kena start. Start tu gerak tu tarikat lah tu. Jalan. Hakikat nak menuju mana? Masjid ke, pasar ke, shopping komplek ke, taman ke. Itu hakikatnya. Makrifat dia siapa yang nakkan membawa kau ke situ tu siapa? Nakkan rasa nak ke taman tu siapa? Kalau dia tak bagi rasa ke taman, keras gitu je lah kereta kau. Betul? Tadi. Jangan kita kata si Haji ni ilmu tak apa, makrifat dia tinggi sangat ni, orang tak faham. Kadang-kadang saya sound direct je saya kata. Apa yang tingginya? Tak ada tinggi pun. Saya tunjukkan dia, kau amal sekarang ni yang tinggi kau amal. Kalau kau kata ni tinggi lah, engkau sendiri amal. Tu tadi. Kau pakai kereta kan? Kau pakai motor kan? Kau pakai handphone kan? Tinggi dah tu. Cakap. Semua ada tu syariat, tarikat, dengan makrifat. Cakap itu. Tak apa. Ini bukan kita nak apa. Kita nak bagi sebenarnya. Islam tu maknanya kita ni, Allah ni bagi hidup kita mudah. Islam pun kata kan, ad-dinu nasihat. Agama ni adalah nasihat. Kan? Bukan peperangan, bukan gaduh-gaduh. Nasihat, kan? Lagi kalau Allah tu, kalau kita kenal Allah, bahagia kita, kasih sayang kita. Bumi kita nak pijak kuat-kuat pun takut. Angin pun kita nak malas nak empas-empas begitu pun takut dalam badan kita. Kita turunkan pelan-pelan, ya, nampak. Kita bermanja dengan makhluk Allah. Nikmat, terima kasih, nafas. Kita bersyukur kan, Allah jadikan nafas untuk aku menarik dia. Tu. Jadi saling berterima kasih. Manusia lah yang patutnya buat. Tapi bila manusia dia tidak mau kenal, tak mau kenal Tuhan dia, masalah besar. Tak payahlah, Allah tak mau tengoklah ibadah kau. Kau ibadah macam mana pun. Sebab lebih banyak rosak. Bukan saya tak bagi ibadah, tapi Allah sendiri kata bila kau ibadah tanpa kau kenal Allah, lebih banyak akan kerosakan. Sebab bila kau beramal tak kenal Allah, kau akan ngungkit-ngungkit, akan berkira-kira dengan Allah Ta'ala.
Sebab seolah-olah engkau ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah supaya Allah balas engkau punya ibadah. Jauh betul kefahaman tu, betul. Jauh-jauh lari tajuk daripada Nabi bawa. Nabi bawa suruh kenal diri, kenal Allah, kenal betul-betul. Wa fi anfusikum, Allah pun kata, dalam diri engkau lihat, adakah engkau nanti kau tengok betul, adakah engkau? Ada tak kita kalau kita dah tengok dalam diri kita? Mana ada. Suka membantah manusia ni, suka berbalah, nak kata ada juga, nak rasa ada juga. Tu nak rasa kita yang tarik ni, kita yang gitu, kita banyak buat ni, kita banyak buat ni, kita nak cerita juga dengan orang kita ni tadi. Tapi kalau dah kenal diri, kenal Allah, takut nak sebut. Sebab apa? Itu dia belaka yang buat. Tak ada satu apa ni sekuman pun ada hak kita lah. Semua hak dia 100%. Untungnya tadi kata, bila duduk di sini pelajaran, maka kita akan bukan sengsara, bahagia. Ini tidak belajar ilmu mengaji bertambah beban dia hidup ni. Kenapa? Kita belajar ilmu, kenal diri, kenal Allah ni bertambah bahagia, bertambah senang ke depan kita. Sebab bukan kita ni hebat, Allah yang kehadapan, bukan kita. Allah yang mengesahkan dirinya. Kita tak ada buat kisah dah. Duduk dan diam, apa yang Allah suruh kisahkan kita apa? Apa yang terjadi pada kita, iyalah. Suka ke tak suka, dia dah iyalah. Tahan ke tak tahan, bergoyang lah. Tapi yang penting, ia punya ceri sesuai dengan kita. Belaga ke, tetap kita kukuhkan. Bergoyang ke jiwa kita, menjerit ke, tetap ya Allah ni, walaupun aku tak tahan, tetap aku nak, ni semua engkau ya Allah. Baik ke buruk, ketentuan kau semua ya Allah. Jadikan aku tetap engkau, dengan engkau je. Ya, tak kira Allah letak baik ke letak tak baik, kita tak kisah. Yang penting kita nak dengan Allah. Itu sebenarnya kisah kita tu tadi. Ada apa kita nak risaukan bila kita dah dengan Allah? Kan? Tapi kalau kita tak duduk dengan Allah, kita duduk kat baik, tu yang risau. Sebab apa? Bila kita duduk duit, kita nampak orang tak baik pula. Berat ni tu ni. Dia duduk kat baik, kita rasa orang tak baik pula. Dah, kenapa kau nak kacau orang tak baik pula? Mana kau masih tak baik lagi dah. Kalau tak baik tu lah memanglah dia menyesal lah, dia kata aku tak boleh terima lah aku kejadian ni. Aku memang tak nak benda ni, tapi benda ni terjadi, aku tak boleh terima. Dia tak baik jadi pada dia jadi macam tu pula. Memprotes qada dan qadar. Baik qada baik, qada baik ke buruk ke, dia memprotes. Kalau baik dia terima, tak baik dia protes. Padahal Allah nak tengok. Tu. Banyak orang bagi tahu. Aku nak tengok bila dia bangun nanti. Allah saja dia, Allah ni suka je dia. Ni saya buat cerita lah, ni dia tak ada dalam kitab, jangan kamu cerita ke orang pula. Dalam kitab pula, ni saya punya pengalaman. Saya nampak Allah Ta'ala tu macam seolah-olah macam apa, dia nak buat cerita kan. Aku tidurkan penduduk kafi ni 7 orang, anjing seekor kan. Allah tak perlu panggil orang, boleh tak aku buat filem macam ni, cerita macam tak ada, tak payah. Allah tu berkuasa, dia nak buat cerita apa pun hak dia. Tak ada siapa pun dia nak minta bantuan, tak ada. Komplit cerita dia semua, komplit. Dia lah director, dia lah penulis, apa lagi? Semua dia lah pelakon, dia lah gitu, dia semua je, dia semua pelakon. Dia pun sebab tu dia buat cerita kisah dalam Quran. Dia kata penduduk kafi tu 7 orang, gini. Nanti aku dah tidurkan dia 309 tahun. Lepas tu bila dia bangun jadi 2 golongan, dia bertelagah. Tapi perkataan bertelagah tu tak adalah bertelagah marah-marah, gitu-gitu je lah, bertelagah macam tu je lah. 1 hari lah 8 jam. Tengok dah siang tadi kita datang siang, maknanya 12 jam, 24 jam lah ni. 1 hari je lah kita tidur. Ada orang kata lah 12 jam, ada kata kan. Allah saja tengok kita. Allah nak tengok cerita dia balik tu. Saya suka duduk situ. Allah tengok cerita. Jadi saya bila kena apa-apa, saya akan tengok. Maknanya Allah nak ceritakan saya macam tu. Jadi saya tak ada tekanan tak? Ada tekanan tak? Tak ada. Hidup ni begitu. Jangan kita buat tekanan. Kita nak layan, nak layan sedih, nak layan. Dalam filem tu kita. Padahal Allah buat tu tadi.
Dia nak, aku nak tengok nanti dua-dua ni bertelagah. Begitu. Maknanya kalau kita perluaskan lagi, minta maaf saya cakap, Fir'aun tu sendiri pun Allah tak ada rasa tekanan. Kita kata Allah murka. Mana ada Allah murka pun, Allah yang buat murka tak Allah. Kita kan? Nanti orang marahkan saya tu, orang kata orang pancung diri saya. Si Haji ni pandai-pandai je. Dalam tu kan Allah murka dalam tu. Kau tak kenal diri, kau tak kenal Allah. Kau jangan salahkan aku. Allah bagi pengetahuan. Apanya yang kau nak risau tu, semua aku punya watak-watak tu aku bagi. Apa yang aku nak marah? Betul? Tu. Janganlah marah. Kau kenal diri, kenal Allah. Aku bagi tahulah. Nanti kau akan nampak sendiri. Bergerak ke, diam ke, apa semua, halus zarah macam mana pun, kuman yang halus, semua atas izin Allah. Zalika ta'dirul azizil semuanya takdir Allah yang maha perkasa, yang maha alim, maha mengetahui. Tu saya katakan, dia nak menciptakan COVID ni tadi, dia tak payah panggil cerdik pandai manusia ke malaikat ke, macam mana aku nak, tak ada. Malaikat pun dia buat cerita, dia jadikan malaikat kan, dia berborak dengan malaikat badan, itu daripada dia juga. Malaikat, aku nak ciptakan Adam lah. Malaikat kata, ini manusia ni akan buat kerosakan. Maknanya malaikat tu tahu dulu ada Adam yang satu lagi, mungkin dah dihancurkan, dah berapa abad tak tahu, berjuta tahun ke. Ini Adam yang ke berapa kita pun tak tahu. Kan pancung lagi leher saya. Saya punya bedah siasat saya bukan berpandu kepada hawa nafsu saya. Saya bedah siasat minta pada Allah macam mana yang betulnya. Pasti Allah akan tunjuklah. Apa kau ragu? Aku yang ciptakan malaikat ni, aku yang ciptakan iblis, kau ragu lagi ke? Dia tunjukkan. Iblis tu terjadi daripada wajah apa? Wajah apa tu? Iblis tu jadi. Sikit dia tu percikkan dia. Bukan solid, sikit dia percikkan tu je. Kalau Allah tu murka, tak ada siapa boleh angkat kepala, semua nabi-nabi semua diam. Belum lagi Allah tu nak murka lagi. Belum. Tapi nanti dia akan tunjukkan nanti. Jadi Allah. Nanti Allah dah ciptakan ya, mula-mula macam ni Adam ni, Nur Muhammad dah ada ni. Sebelum semua tu, kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita akan nampak nanti satu set tu. Susunan tu tadi. Sampai penghabisan pada mahsyar apa semua, golongan kanan, golongan kiri, semua dah ambil kitab semua kan. Masuk dah sudah ni semua kan komplit kan. Tahu apa jadi kesudahan dia? Tutup. Kesudahan dia apa nanti? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal ba wa huwa bikulli syai'in. Semua dia punya skrip, awal pun dia, akhir pun dia, zahir pun dia, semua sekali hak dia. Jadi ada salah, ada siapa betul tak? Ada siapa salah, ada batil, ada tak? Ada tak kita nampak lagi kalau kita dengan Allah tu, ada kan nampak benda batil lagi? Ada tak nampak benda apa betul lagi? Dah kita dah duduk dekat situ kan, yang dapat dikata dinding zat wajibal wujud, yang dikatakan laisa kamisi syai'un tu tadi. Kita dah dibagi duduk kat situ tadi. Ni ada kita risau lagi tak? Yang kita risau, kita tak duduk dengan tu tadi. Betul? Itu risau. Bila kita tak duduk dengan dia yang mutlak tadi, saya cakap tadi, dinding tauhid zat tadi, kita terkeluar, dulu kita nak menang, kita nak betul. Betul? Lepas tu kita tak nak salah. Lepas tu kita nampak orang salah, kita salahkan pula. Ada tenteram ke jiwanya tu? Yang tenteramnya irji'i lah, yang tu tadi tenggelam, tak ada diri kau.
dia aja. Tenteram tak? Pasal nanti kau akan nampak semua dia punya lukisan. Kau akan nampak kisah-kisah dia lagi. Tapi kalau kau tak duduk dengan ni, kau keluar duduk dalam kisah tu, kau akan risau lah. Sebab kau nampak ada yang lain ada berkuasa. Tapi kau jaga je dalam diri kau dengan dia. Kan? Kau jaga diri kau tak ada, dia ada, aman kau. Keliling ke gempa bumi ke apa benda pun, kan? Tetap engkau tu aman. Itu yang dikatakan jaga. Betul saya kata tadi, pelihara benda ni. Rasulullah tu dah ditemukan tempat yang senikmat-nikmat. Jadi dia turun membawa tidak wa ma arsalnaka ila mubasyira wa nadhir. Aku utus dia arsalna tidak lain untuk membawa berita gembira. Berita kabar gembira. Apa kabar gembira tu? Bila kau dapatkan tu Allah Tuhan tu yang suci tu, kau dapat, tenggelam kau tak ada kau dapatlah dia. Bila kau dapat dia, itulah berita gembira. Lalu kau pun juga disuruh wa nazir, sampaikan juga tu. Jadi saya tak lain, sama juga saya sampaikan. Gitu. Saya tak nak sampaikan lain, saya nak bagi itu yang berita yang paling diutus oleh Nabi, tak lain. Wa ma arsalnaka ila mubasyira wa surah Isra. Aku utus Muhammad tu tidak lain untuk membawa kabar, bukan urusan lain. Urusan dia untuk bagi kenal diri, kenal Allah. Maka itulah yang dia bawa tadi. Tak ada. Qul innama ana mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wa. Itu juga satu yang aku diseru Allah Ta'ala untuk mengajar, membawa kepada kalimat mendahulukan Allah. Dia yang awal, dia yang akhir, dia zahir, abadi, azal. Tak ada yang lain lagi. Itu tadi cukup dulu sikit. Tadi kita dah panjang. Bagi simpusi cakap. Ayo.